Segala jawapan kehidupan ada dalam Al-Quran. Saya tak pernah tinggalkan solat fardu saya hari-hari, Ustaz, untuk menyembah dan mengagungkan Allah. Jangan sia-siakan kelebihan yang Allah beri kepada kamu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Al-Quran bukan hanya ceritakan pasal jin, iblis dan syaitan semata-mata. Iman kita ni kerana turun kerana naik. Kita kena berjaga-jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan khurafat? Khurafat bermaksud kepercayaan karun atau tahyul yang diada-adakan berpandukan kepada perbuatan dan kejadian alam yang berlaku pada hari ini. Ataupun lebih saintifiknya, maksud yang telah dinyatakan di dalam Islam, iaitu kepercayaan karun yang dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam, sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat Islam. Berikut merupakan jenis-jenis atau bentuk-bentuk khurafat. Yang pertama, kepercayaan kepada keramat seperti tangkal atau azimat. Yang kedua, kepercayaan kepada sial majal seperti adat mandi safar. Yang ketiga, kepercayaan kepada jin dan memohon bantuan daripadanya. Yang keempat, kepercayaan kepada bertambah dan berkurangnya rezeki seperti adat memuja semangat padi. Yang kelima, kepercayaan kepada petanda-petanda dan pantang-pantang. Contohnya, tidak boleh melihatkan bayi di muka cermin kerana kelak akan mati di dalam air. Yang keenam, percaya kepada amalan-amalan atau ramalan-ramalan bintang, angka-angka atau gambar-gambar tertentu. Yang terakhir, memuja objek-objek tertentu seperti roh nenek moyang atau kubur-kubur yang dianggap keramat dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, khurafat merupakan perkara yang bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat Islam. Namun masih ada segelintir manusia yang melakukan perkara tersebut pada zaman yang seperti ini. Oleh itu, apakah faktor dan punca perkara ini berlaku? Faktor yang utama ialah kerana kurangnya didikan agama. Kurangnya didikan agama menyebabkan seseorang itu melakukan perkara-perkara dosa sehingga dapat membatalkan keimanan mereka sebagai seorang Muslim. Faktor yang kedua kerana wujudnya tempat-tempat pemujaan seperti tanah perkuburan. Mereka meyakini bahawa nenek-nenek moyang mereka dapat mengkabulkan permintaan-permintaan mereka. Walhal perkara itu tidaklah benar dan sangat bercanggah dengan syariat Islam. Yang terakhir, kerana ingin mencari jalan mudah untuk cepat kaya. Dan nyata, amalan khurafat tergolong dalam dosa-dosa besar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, Allah tidak ampunkan dosa syirik sementara Dia memaafkan dosa-dosa yang lain. Maka sesiapa yang mempersekutukan, yaitu syirik kepadanya, sesungguhnya dia melakukan dosa-dosa besar. Surah An-Nisa ayat 48. Di sini saya ingin menerangkan tentang kesan-kesan jika kita mengamalkan amalan khurafat. Yang pertama, berlaku amalan pembaziran uang, yaitu membayar pengeras kepada bomoh ataupun dukun. Yang kedua, berlaku amalan pembaziran waktu, di mana menagih satu perkara yang sia-sia ataupun tidak benar. Yang ketiga, merosakkan akidah dan amal ibadat kehidupan seharian kita. Yang keempat, melemahkan iman dan takwa seseorang. Yang kelima adalah mencemarkan maruah setiap keluarga yang mengamalkan amalan khurafat. Dan akhir sekali adalah merosakkan akidah seseorang. Antara langkah untuk menjauhkan diri kita daripada terjebak dalam perkara khurafat ialah yang pertama,
Kita hendaklah sentiasa memperbanyakkan doa kepada Allah SWT agar Allah menjaga keimanan kita. Langkah yang kedua kita boleh lakukan dengan cara menghadiri majlis-majlis ilmu dan apa-apa yang berkaitan dengan ilmu agama. Langkah yang seterusnya adalah dengan mendalami ilmu akidah. Seterusnya kita hendaklah mendekatkan diri kita dengan orang-orang yang soleh seperti para alim ulama, ustaz dan orang-orang yang berilmu. Bagiku tujuan, tunjukkan ku jalan untuk terus maju ke depan. Tanpa ada tuju aku sesat, sumpah aku benar, aku berpikul walau berat. Beriku tujuan untuk terus jalan, maju ke hadapan. Walau penat, walau berat. Langit tak pernah biru, suasana gelap. Pekakkan mata telinga, membuta jiwaku selalu diganggu. Tertanya waras tak aku, jawapan tak pernah tentu. Soalkan diri sendiri selalu, kerana aku selalu cemburu. Apa yang kau ada, yang nyata ku kurang, tak tahu ke mana. Jika habis ulang, tak mau kata-kata, aku mau tulang. Guna yang berisi, bukan hanya tulang. Bagiku tujuan, tunjukkan ku jalan untuk terus maju ke depan. Tanpa ada tuju aku sesat, sumpah aku benar, aku berpikul walau berat.